Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ini adalah video saya untuk SPM yang sebenar untuk soalan lepas-lepas pada tahun 2012 hingga 2018 untuk tajuk kecerunan dan luas di bawah graf ataupun gradient and area under a graph. Okay, soalan ni akan ada tiap-tiap tahun dalam paper 2, kertas 2 untuk section A, iaitu section yang wajib jawab. Jadi tiap-tiap tahun akan ada satu untuk KBSM. Jadi yang ni memang akan masuklah. Okay, kita tengok kepada soalan SPM sebenar tahun 2012. Okay, soalan 8 di section A, paper 2. Okay, kita tengok maklumat apa yang dia bagi. Yang bagi ialah Raja 8 menunjukkan graf laju melawan masa untuk tempoh 30 saat. Okay, inilah graf dia. Jadi kita tengok soalan A. Nyatakan tempoh masa. Okay, nyatakan dalam second. Graf kita memang dalam second. Jadi tak payah convert lah. Zarah itu bergerak dengan laju seragam. Jadi bila graf laju melawan masa, laju seragamnya ialah di graf yang mendatar. Jadi graf yang mendatar tempoh dalam second jadi 0 sampai 16. Jadi akan jadi 16 saat lah. Sebab dia minta kita state ataupun nyatakan saja. Jadi kita boleh tulis terus 16 second. Okey, kita tengok yang seterusnya, iaitu soalan B. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per second. Okey, meter per second. Okey, selesai. Tak payah convert apa-apa. Jadi kita masukkan dalam formula saja. Jadi dia nak kat sini ialah 4 saat yang terakhir. Jadi 4 saat yang terakhir adalah pada 26 saat sampai 30 saat. Ialah 4 saat yang terakhir. Jadi kita kena tengok gradient lah. Okey, koordinat di sini 30, paksi X dan paksi Y dia 28. Okey, kita tengok lagi satu titik kat sini lah. Jadi 30, paksi Y dia kosong. Tadi kita boleh buat kat sini ialah Y2, X2, Y1, X1. Jadi kita masukkan formula 28 tolak kosong. Okey, yang bawah 26 tolak 30. Jadi kita akan dapat last kali negatif 7 meter per second negatif 2. Okey, untuk soalan C. Hitung nilai bagi V. Okey, yang ni dia nak kita cari unknown yang dalam graf. Okey, sama juga. Yang ni sebab dia nak 26 saat yang pertama. Okey, jangan kira sampai habis lah. Jadi 26 saat yang pertama. Kita sampai 26 ni saja. Okey, yang ni saya dah tulis balik. Saya dah copy balik kat sini. Ya, kita akan gunakan teknik luas bahagian A tambah dengan luas bahagian B. Dan dia bagi dekat sini 560 maklumat kepada kita. Jadi kita cuma solvekan, selesaikan ikut step ni. Saya dah buat step ni. Yang luas A dah warna merah, luas B dah buat dengan warna hijau. Okay, selalunya saya akan skip terus. Yang ni untuk tutorial ni saya buat step by step, langkah demi langkah untuk semua faham. Di last kali kita akan dapat ialah 20. Okay, kita tengok soalan SPM sebenar 2013 soalan 8 untuk section A kertas 2. Okay, kita tengok apa maklumat yang dibagi. Raja 8 menunjukkan graf jarak melawan masa. Okey, tadi laju melawan masa, ini jarak melawan masa. Perjalanan kereta api yang tempoh 90 minit. Jadi bila tengok saja maklumat yang dia kata graf ini ialah dalam minit. Tapi kita tengok dekat sini second. Jadi salahlah kita tukar. Time dia dalam second. Okey. Jadi kita tengok soalan A. Nyatakan. Okey, nyatakan state saja. Tempoh dalam minit ketika kereta api itu berhenti. Okey. Tadi kalau laju yang berhenti tu kita anggap dia laju seragam. Kalau jarak kita anggap dia dalam keadaan berhenti lah. Okay, jadi minit ke 40 sampai ke 70. Jadi kita tolak lah 70 tolak 40. Jadi kita akan dapat 30 minit dia berhenti. Seterusnya. Okay, kita tengok soalan B. Hitung laju dalam kilometer per jam. Okey, yang ni minit. Jadi kita kena convert, kena ingat dalam 40 minit yang pertama. Jadi pada 0 sampai 40 saja kita tengok. Okey,
Kalau laju kita akan buat ialah jarak bahagi dengan masa. Jarak ialah kat sini 140 kita tolak dengan 80 sebab kalau kita tengok tadi masa dia tu sampai kepada dia berhenti kat sini. Jadi kita akan buat 70 tolak 40 sama dengan yang ni yang pertama tadi, sorry. Ni dah pukul 4 pagi dah jadi blur sikit. Jarak ialah 140 kita tolak dengan 80 dan minit. Minit ni tolong bagi perhatian sebab kita nak tukar dia dalam jam. Jadi untuk mudahkan saya buat dekat bawah ni. Saya buat kat bawah ni 140 tolak 80 kita akan dapat 60 km. Dan kita nak tukar jam 40 minit tadi kita bahagi dengan 60 kita akan dapat jam. Jadi bila kita tekan kalkulator kita akan dapat ni lah 90 km per jam -1. Jadi kalau siapa-siapa yang kurang jelas boleh tulis di ruang komen ataupun student saya boleh WhatsApp terus saya akan terangkan lagi sekali lah. Yang ni sebab saya nak cepat sebab kita buat video. Yang C pula, jarak dalam kilometer yang dilalui kereta api itu 20 minit yang terakhir. 20 minit yang terakhir pada sini lah, minit ke-70 sampai minit ke-90. Jadi sebab dia nak jarak, kita tengok dekat graf kita kat sini. Jarak dia 80, kita boleh state ataupun kita nyatakan terus 80 km. Ini adalah SPM sebenar tahun 2014 soalan 6 di section A kertas 2. Yang ni dia bagi dalam table ataupun jadual maklumat pada kita. Kita baca dulu. Saleh memandu kereta sejauh 150 km dari Batuas ke Ipoh. Ini maklumat pemanduan Saleh tu daripada Batuas ke Ipoh ada dalam jadual 6, table 6. Kita tengok soalan A. Soalan A dia bagi satu graf yang tak lengkap. Ni. Soalan A1 dia minta nilai M dan juga nilai N. Untuk cari nilai M ni ialah kita tengok keseluruhan M dekat sini. Jadi kita akan rujuk M ni sebagai jarak lah. Keseluruhan 150. Jadi dia dah memandu sejauh 70. Jadi kita buat 150 tolak 70 lah. Kita akan dapat 80. Nilai saja tak. Ada orang kata kenapa tak letak km. Sebab dia nak nilai saja M tu. Unknown tu. Tak perlu letak km lah. Seterusnya dia minta nilai N. Ada orang kata nilai N ni dekat mana? Jadi nilai N ni kita nak ambil ialah tengok dia rehat. Breakfast. 8 breakfast 9:04 minit pagi sampai ke 9:30 pagi. Jadi 26 minit. Jadi 64 kita tambah dengan 26. Jadi kita akan dapat nilai N ni ialah 90. Kita tengok soalan yang kedua. Dia suruh lengkapkan graf. Nak lengkapkan graf macam ni lah. Saya dah buat. Cuma kita convert balik maklumat yang ada dalam jadual ke graf ni. Yang ni pun kalau ada masalah boleh maklumkan dekat saya akan cari lagi teknik-teknik yang mudah ataupun penjelasan-penjelasan yang mudah untuk saya sampaikan. Yang mana yang tak ada nombor telefon saya boleh tulis di ruang komen dan kalau student saya macam biasa boleh WhatsApp saya. Kita tengok soalan B. Dia minta purata laju dalam kilometer per jam bagi keseluruhan perjalanan. Macam biasa purata laju kita akan masukkan formula jumlah jarak bagi dengan masa yang diambil. Jadi jumlah jarak kita keseluruhan dalam soalan dah bagi dah 150 km. Jam lah kita tambah semua. Kita akan dapat ialah 2/1/4. Nak dapat macam mana 2/1/4 ni 2 jam kita tahu dah. 8 sampai 10 tu 2 jam. Jadi 1/4 ni ialah 15 lah. 60 bahagi dengan 4. Jadi sebenarnya
Sebab yang ni kita nak mudahkan calculation kita. Jadi kita 15 minit ni kita pakaikan dengan 1/4. Okey, yang ni pun sebenarnya yang ni darjah 5 ni. Tapi kalau ada yang ada masalah ni, macam mana nak dapat 1/4 ni, boleh juga maklumkan dekat saya, sama ada di ruang komen ataupun di WhatsApp, dan saya akan tunjukkan cara yang lebih mudah ataupun beberapa contoh lagi lah. Okey, last kali kita akan dapat ialah 66.67 km per jam. Soalan SPM yang sebenar tahun 2015. Okey, ni soalan 7 macam biasa, section A untuk paper 2. Ni Raja 7 menunjukkan graf laju melawan masa bagi pergerakan zarah dalam tempoh 40 saat. Okey, dia tak mula kat kosong, dia mula dekat sini, V ni. Okey, kita tengok A, nyatakan tempoh masa dalam saat. Okey, cantik, dalam saat dah. Zarah itu bergerak dengan laju seragam. Jadi laju seragam dekat mana? Kat sinilah. Okey, laju seragam yang mendatar ni jadi 28 tolak dengan 10. Jadi kita akan dapat ialah 18 saat. Kita tengok yang B pula, hitung kadar perubahan laju. Okey, dalam meter per second. Okey, second, meter per... Okey, cantik. Tak payah convert dah. Jadi kita tengok dalam tempoh 12 saat yang terakhir. 12 saat yang terakhir. Jadi 40 tolak 28 lah. Okey, kita dekat sini. Okey, 12 saat yang terakhir. Jadi kita akan tengok ialah kat sini laju. Laju kita ialah 15. Okey, kita ambil 15. Sebab yang ni graf ni menurun. Jadi kita akan dapat negatif lah. Okey, kat sini kita akan dapat 12. 40 tolak 28. Jadi 12. Okey, bila tekan kalkulator kita akan dapat ini. Okey, ada yang tanya kenapa yang ni tiba-tiba jadi negatif 2. Yang ni sebenarnya dalam fizik. Sebab S ni duduk kat bawah ni. Bila dia lompat dia akan jadi negatif 2. Tapi tak apa, abaikan matematik sebab kita nak kira saja. Okey, kita tengok soalan C. Okey, nilai V. Jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 40 saat ialah 500. Okey, dia nak nilai V. Okey, yang ni saya bulat ni. Mana lah. Okey, yang ni saya tulis balik. Sorry, saya copy paste je. Okey, saya dah buat saya dah separate kepada 3. Jadi boleh 2 saja ni. Satu segitiga, satu lagi trapezium. Tapi saya risau ada student yang blur lagi untuk formula trapezium. Jadi saya pecahkan kepada 3 lah. Luas A, warna merah, luas B, warna hijau, dan luas C, warna biru. Okey, sama dengan 500. Okey, ikut balik step by step saya dah buat calculation lah. Okey, last kali kita... Okey, yang ni habis dia kat bawah ni kat bawah ni, jangan ingat habis kat sini pula, tak. Yang ni sebab saya buat step by step kan. Kalau kita ringkaskan terus dapat 13 ni. Tapi yang ni saya buat step by step. Nampak warna-warna ni saya tak skip. Okay, bila kaji warna-warna ni dapat macam mana, last kali kita akan dapat yang ni. Okay, bila dapat ini kita akan jadi V sebagai penyebut. Jadi V sama dengan 13. Okay, soalan SPM sebenar 2016. Soalan 11. Section A, kertas 2. Okey, Raja 11 menunjukkan graf laju melawan masa bagi pergerakan satu zarah dalam T saat. Okey, kita tak tahu berapa saat sebab dia bagi dalam T ataupun anun. Okey, kita tengok soalan A. Nyatakan laju seragam. Okey, laju seragam macam biasa. Laju seragam. Laju seragam, kita tengok kat sini lah. Speed. Ini laju seragam. Yang saya warna hijau ni. Ini 12 lah. Okay, sebab yang ni 12 dan graf dia macam tu. Laju seragam. Lepas tu kita tengok soalan yang kedua pula. Hitung kadar perubahan laju. Ini sama juga saya dah tulis formula. Laju bahagi dengan masa. Untuk 4 saat yang pertama. Okey, 0 sampai 4. Kita fokus yang ni saja. Segitiga lah. Okey. Yang ni 12. Okey, 12. Saya tukar warna dulu. 12 bahagi dengan 4 masalah. Jadi kita akan dapat ialah 3 lah. Mudah saja. Kita tengok yang soalan C pula. Itu nilai T. Okey, kita nak cari T ni. Saya bulat ni.
jika jarak yang dilalui dalam tempoh 4 saat yang pertama ialah separuh dari jarak yang dilalui daripada saat ke-6 hingga ke T. Okey, ini macam ada soalan kebat sikit. Tapi sebenarnya sama juga. Kita akan selesaikan. Kita akan masukkan saja dalam formula. Okey, yang ni saya dah buat dah. Okey. Kita selesaikan pertama sekali yang ini. 4 saat yang pertama ni. Okey, yang ni A ni. Okey. Segitiga saja. Lepas tu seterusnya ini sampai ke hujung tu T tu. Okey. Jadi bila kita masukkan dalam formula T tu akan dapat, last kali kita akan dapat 9. Yang ni pun kalau ada yang tak jelas boleh tanya kepada saya sebab ada cara-cara lain lagi untuk terangkan dengan lebih mudah. Cumanya dalam buat video ni saya masa terbatas lah sebab saya tak mau video saya terlalu panjang. Okey, 2017 soalan SPM sebenar untuk soalan 11 section A kertas 2. Okey, macam biasa dia akan bagi maklumat kepada kita. Dia mana A dia. Okey, siapa yang menang perlumbaan ini? Okey. Kalau kita baca soalan dia, dia tunjuk kat sini ialah 100 meter. Jadi kita tengok siapa yang sampai 100 meter dulu. Okey, yang sampai 100 meter dulu ialah, kalau kita tengok kat sini 100 meter kat sini lah M. Jadi kalau kita refer kepada graf, kita akan dapat marking lah. O sampai M. Okey, marking. Kalau kita tengok, okey, kita tengok yang lain pula. Contoh Umar. OPQR. 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 Okey, yang ni dia terlewat. Dia sampai 100 meter dah apa tu 20 saat dah. Okey, Martin 16. Jadi Martin menang lah. Jadi kita tengok Jason pula. Jason. Okey, Jason OKL. OKL. Okey, tak sampai 100 pun. Okey, tak sampai 100. Dia sampai 70 meter saja. Okey, kita tengok. Jadi Martin lah menang. Okey, kat sini dia tulis Martin. State saja. Tak payah hurai-hurai sebab dia minta kita nyatakan saja. Okey, kita tengok soalan B pula. Soalan B. Semasa perlumbaan Umar tergelincir. Okey, dia terjatuh. Selepas itu dia meneruskan lariannya. Nyatakan tempoh masa dalam saat sebelum Umar meneruskan lariannya. Okey, kita tengok Umar tadi OPQR. Okey, cari warna lain. OPQR. Okey, dia terlewat sikit. Jadi yang mendatar ni ialah jarak dia jatuh. Dia tergelincir sebelum dia lari balik pada minit ke-18 tu. Jadi kita akan tengok 18 tolak 9. Okey. 18 tolak 9. Jadi kita akan dapat lah berapa saat yang dia jatuh. 9 saat. Okey, soalan B selesai. Kita tengok soalan C pula. Okey, semasa perlumbaan Jason tercedera dan dia berhenti berlari. Nyatakan jarak Jason dalam meter, M tu meter, dari garisan penamat apabila dia berhenti berlari. Okey, kalau kita tengok dalam graf ni, Jason berhenti kat sini. Okey, L. Okey, rujuk balik. Okey, L ni, dia last kali dia sampai ke L. Jadi, L ni ialah 70. Jadi, berapa dari garisan penamat? Jadi, kita buat 100 tolak 70. Jadi, 30 meter lah pada garisan penamat. Okey, kita tengok last kali ialah D. Laju purata. Laju purata ni kita cuma masukkan dalam formula lah. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi 100 meter bahagi dengan 20. Okey. Sebab graf kita sampai 20. Okey, kita akan dapat 5 meter per second. Ini adalah soalan yang terakhir yang saya kumpulkan. Okey, kita tengok soalan dia ialah
untuk tahun 2008 ni. Rajah 7 menunjukkan graf jarak melawan masa bagi satu perjalanan kereta dari Kuala Lumpur ke Ipoh. Okey. Semua maklumat dia bagilah dalam ni. Okey. Dalam rajah 7. Jadi kita tengok soalan A. Nyatakan tempoh masa. Okey. Mudah ya kalau tempoh masa ni dalam minit. Okey. Pemandu itu berhenti rehat di tapah. Okey, cari yang berhenti rehat. Yang mendatang ya. Berhenti rehat. Jadi daripada pukul 2 pada 1.45 sampai pukul 2. Jadi 15 minit lah. Okey, boleh tolak 15 minit. Kita tengok yang B pula. Hitung laju. Okey, dia nak laju dalam kilometer per jam. Kereta itu dari Kuala Lumpur ke Tapah. Kita ambil keseluruhan lah. Jadi kita akan ambil jarak dia ialah Tapah ya. Jangan ingat sampai Ipoh pula. Yang ni trik soalan. Okey, Kuala Lumpur ke Tapah untuk soalan B. Jadi kita ambil 152 dan masa dia ialah 12 sampai 1.45. Jadi 1 jam 45 minit. Jadi bila tekan kalkulator kita akan dapat 86.86 km per jam. Lepas tu kita akan tengok ialah C. Hitung purata laju dalam kilometer per jam kereta bagi keseluruhan perjalanan. Okey, yang ni barulah kita akan tengok sampai Ipoh. Jadi 205 km. Okey, yang ni keseluruhan dan yang ni pada pukul 12 sampailah ke 3.20 ialah 3 jam 20 minit. Ini. Tekan kalkulator kita akan dapat 61.5 km per jam negatif 1. Okey. Jadi kalau macam biasa, tolong sebarkan video ni supaya lagi banyak dapat manfaat. Lepas tu yang mana tak faham, tak jelas, boleh tanya saya. Okey.